Dan juga kita bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran kita untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan konvoi yang telah pun bermula semalam. Dan hari ini Alhamdulillah daripada Kota Baru kita ke Jeli. Kita nak tahu apa lagi antara pengisian-pengisian menarik. Dan bersama dengan kita saya kenalkan Datuk Cik Roslan Cik Daud selaku Ketua Pengarah Penyiaran. Assalamualaikum Datuk. Baik, Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita Datuk ya. Alhamdulillah. Dan juga ditemani oleh Encik Nik Raisnan Haji Daud selaku Ketua Jajahan Jeli. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mungkin kita boleh mulakan dengan Datuk dululah. Mungkin sepanjang program Mari Derak Jeli ini mungkin Datuk boleh kongsikan dari mana tercetusnya idea, selepas itu penglibatan Datuk selama 2 hari, dan hari ini Kemuncak kita berada di lokasi yang cukup unik saya kira, kerana apa? Kita berada di sungai. Selepas itu kita akan merasa sendiri masakan yang cukup unik di sini. Sebenarnya program Mari Derak Jeli dia punya rumah dia sebenarnya Mari Derak Kelantan. Itu yang besar. Masuk seluruh negeri Kelantan lah. Untuk kita mencari lokasi-lokasi yang menarik. Yang menarik untuk kita promote, angkatkan supaya semua masyarakat bukan saja di negeri Kelantan ini tetapi juga di luar daripada negeri Kelantan. Dalam arti kata yang lain, kita nak menggalakkan pelancongan domestik. Sebab kita tengok macam di Kelantan sendiri, kita tengok tempat-tempat yang natural punya ekosistem yang ada, dia punya eko pelancongan yang boleh kita manfaatkan untuk pelancongan domestik. So masih lagi banyak tempat-tempat menarik yang belum dikenali ramai oleh masyarakat. Mungkin segelintir masyarakat setempat, masyarakat tempatan yang tahu. Tetapi di luar sana, di negeri-negeri lain, mungkin mereka tidak mengetahui lokasi-lokasi menarik yang boleh kita angkatkan dan masyarakat boleh datang melihat keindahan alam semula jadi. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita di lokasi yang kita pilih untuk buat pertama kali ini selepas pandemik COVID-19, kita pilih di Jeli. Jeli ini ada kelebihan dia. Ada kelebihan. Dia pintu masuk daripada pantai barat. Kalau kita ikut Greek, kita masuk, kita akan jumpa Jeli dulu. That's why kita pilih di sini. Dan di sini banyak dia punya tempat-tempat menarik yang belum diketahui ramai. Contoh semalam saya pergi Latar Renyut. Latar Renyut. Tuan pegawai jajahan pun bagi tahu ada lagi Latar Kashmir, bukan Kashmir dekat. Ini Latar Kashmir. Saya pun tak pernah sampai lagi. Banyak lagi tempat-tempat menarik. Kita semalam kita pergi Gunung Ring. Gunung Ring cantik dia punya ni. Jadi boleh kita meneroka dia punya ni. Jadi bila keluar dalam Selamat Pagi Malaysia, saya yakin bahawa masyarakat di luar sana akan lebih mengetahui dan mudah-mudahan akan menarik minat mereka untuk datang beramai-ramai menghidupkan pelancongan domestik. Ya, dan selain daripada itu juga mungkin juga Cik ni boleh berkongsi kepada kami semua jugalah. Kalau kita tengok kan ada pasar, ada best-best juga kan. Kalau kita tengok juga ada antaranya Latar Hokkaido, saya baca semalam. Macam-macam yang menarik lah sebenarnya ada di sini kan. Kita je yang tak tahu kan. Jadi apa lagi antara tarikan yang menarik di Jeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang mencipta program Mari Derak Jeli. Jadi sebenarnya Jeli ini adalah salah satu kedudukan geografi yang unik dan belum lagi diteroka, dan banyak dia punya sumber-sumber alam semula jadi yang perlu kita teroka, dan walaupun kita teroka tetapi dalam keadaan mengawal pemeliharaan alam sekitar, dan kita harap dianya menjadi satu khazanah kepada generasi akan datang dan kepada kelestarian alam semula jadi itu untuk yang dianugerah oleh Allah Taala ini, supaya kita melihat
pengawalan dari segi pembangunan, pengawalan daripada segi pemeliharaan alam sekitar itu, kalau kita lihat air di sini cukup bersih. Betul. Dengan dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan flora dan faunanya sekali. Dan ini walaupun hari ini kita mendedahkan perkara ini, dan kita harap ramai pelancong daripada dalam dan luar dapat datang mari derak ke Jeli ini, ataupun mari datang ke Jeli untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Dan kita banyak tempat-tempat yang menjadi fokus ialah Gunung Ring itu sendiri. Daripada center di Gunung Ring, kita akan boleh sampai ke Latar Jangguk. Kita ada daripada Latar Jangguk kita boleh pergi ke Latar Hokkaido. Daripada Latar Hokkaido dia pergi kepada Latar Bobby. Daripada situ kita boleh pergi Kashmir. Daripada situ ada Latar Diwali. Diwali ada. Itu dia. Itu Diwali. Sebab Latar Diwali ni dia ada 3 air terjun yang menarik, daripada air terjun yang besar, sederhana, dan untuk anak-anak. Jadi kelebihan itu kita menjaga kelestarian alam semula jadi daripada segi air bersih, dan juga kita memberi penerangan kepada rakyat supaya mencintai alam sekitar, supaya kelestarian khazanah ini kita dapat pelihara ke anak cucu kita. Dari segi akses kemudahan fasiliti pula bagaimana? Alhamdulillah, Jeli sebagaimana Ketua Pengarah beritahu, kita berada dari pintu masuk daripada Grid, daripada Gua Musan, daripada Kota Baru itu sendiri. Jadi dia salah satu tempat yang paling strategik dan unik. Sekiranya mereka yang datang daripada Grid bolehlah berhenti di Gunung Ring dulu, istirahat di situ sebelum menyambung perjalanan ke Kota Baru, ke Kuala Terengganu dan seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi mungkin juga Datuk boleh kongsikanlah berkenaan dengan program hari ini. Mungkin ada perancangan akan datang untuk kita pergi ke negeri yang lain untuk berkongsi keindahan alam yang lain, atau bagaimana? Okey. Datuk, perancangannya. Program kita ni kita start ataupun mulakan dengan konvoi motosikal berkuasa tinggi. Sebab apabila kita berkonvoi dengan bantuan JPJ dan sebagainya, kita akan lalu kawasan, kita tengok, kita ambil dan kita singgah di tempat-tempat yang ni lah, yang kita telah tentukan. So dalam perjalanan tu kita akan menikmati keindahan, bukan saja di Jeli lah, di sepanjang perjalanan kita. Kemudian kita ada program yang melibatkan kita kombinasikan program kita ini dengan RTM mengambil peduli. Sebab itulah kita sebagaimana hasrat kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan juga kena ambil peduli masalah rakyat. Jadi kombinasi program kita ni, di samping kita nak promote kawasan-kawasan atau lokasi pelancongan, kita juga masukkan elemen CSR. Dengan kerjasama daripada Air Medical, kita beri bantuan juga daripada RTM sendiri, penaja-penaja kita cari penduduk ataupun mereka yang tidak berkemampuan untuk kita bantu. Semalam kita dah ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh tuan pegawai jajahan. Kita pergi ke beri bantuan sedikitlah, bantuan. Tapi bantuan ini bukan saja untuk semasa ini. Kemungkinan selepas ini pegawai jajahan mungkin boleh buat follow through untuk memberi bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan ini. Itu yang yang konvoi motosikal dan juga CSR. Yang ketiganya yang saya sebut tadi ialah kita nak angkatkan industri pelancongan negara. Sebab banyak kita punya produk-produk kita yang tidak
ketengahkan. Betul. Jadi saya ambil peluang ini untuk ketengahkan produk-produk yang ada di daerah ataupun jajahan Jeli ini. Ini satu inilah. So banyak kita tengok dalam ni pun ada Gunung Ring. Tak ramai yang pergi. Betul. Tak ramai orang tahulah. Mungkin dia punya ni. Orang dari Kelantan mungkin tahulah, tapi di luar sana mungkin ini gunung. Ini Gunung Ring. Di mana? Dia agak pelik sikitlah. Okey. Mungkin apa ni tuan pegawai jajahan boleh cerita sikit. Ada satu macam apa ni antena atas tu. Yang pelik tu kecil lah daripada batu tapi kekal macam tu daripada dulu sampai sekarang. Sebab apa? Dekat kawasan ni kan, mungkin 30 km dari sini orang selalu terkenal. Kita ada Gunung Stong, Dabung kan. Tapi untuk mengenal Gunung Reng ni, mungkin ini kali pertama kalau saya dengar kali pertama. Cik ni boleh ceritakan batuan ni sangat unik Cik ni. Kejadian Gunung Ring tu sendiri pun kalau kita belajar daripada geografi, kita melihat kalau kita sebagai geologis kita tahu sebab biasanya kejadian batu kapur biasanya berbanjaran. Dia ada banjaran seperti di Merapoh, di banjaran di area sempadan di antara Pahan dengan Gua Musai. Jadi tapi di Gunung Ring ni dia struktur batu itu di situ saja. Itu yang uniknya dan kalau kalau kita lihat struktur batu itu kalau di sekeliling itu daripada kedudukan 100 meter daripada dia pun tak ada dah batu ni. Ini sahaja yang ada di area Gunung Ring. Kalau ini di Bukit Kudung pula. Ini ialah kita panggil lalang. Ini di hampiran dengan UNK. Ini adalah salah satu lagi daripada produk pelancongan Jeli yang biasa kita kenal sini ialah Surabaya Jeli sini. Kerana struktur design tu kita kelainan. Banyak tempat yang kita letak nama ni kerana apabila berlakunya COVID. Apabila COVID-19 melanda, banyak sekatan-sekatan kepada rakyat kita yang untuk bergerak daripada satu tempat. Sebab itulah kita namakan di sini ialah Surabaya Jeli. Maknanya kita menamakan Hokkaido, kita namakan Kashmir kerana pemandangan dan sesuai dengan keadaan setempat itu. Pada masa COVID juga mereka tak boleh bergerak ke luar negeri. Jadi hari ni dia nak pergi ke mana? Hokkaido tanpa pasport. Dia boleh sampai. Jimat lagi tu. Betul. Ini terowong emas ini. Ini terowong emas dibina oleh Perancis pada tahun 1931. Sebelum daripada kedatangan Jepun 1940 dulu dan terowong emas ini ialah salah satu khazanah kepada kerajaan negeri Kelantan supaya kita menjaga supaya dia menjadi satu ilmu pengetahuan yang boleh dinikmati oleh semua rakyat sama ada dalam ataupun luar. Kerana keunikan terowong ini pada dulu asalnya kedudukan dia berada di sebelah Thailand. Selepas pengukuran sepadan semula, terowong emas ini berada di Malaysia dan berada dalam jajahan Jeli. Dan kawasan ini dilindungi kerana kawasan ini ialah kita namakan sebagai Taman Warisan Pelancongan Negeri Kelantan yang kita akan develop oleh pihak kerajaan supaya memperbanyakkan lagi produk-produk pelancongan dan potensi pelancongan yang berada di Jeli khasnya dan juga negeri Kelantan dan amnya untuk semua dunia mengetahui. Kita juga daripada yang penting kita mendidik rakyat supaya menjaga alam sekitar. Betul. Dari segi airnya, dari segi hutannya, dari segi kelestarian khazanah dan batu batang yang ada di permukaan Jeli yang amat unik. Kerana baru-baru ni kita dah dengan kerjasama KEXA
Yang Berhormat Menteri Tengku Yudi Hassan, kita telah melancarkan satu buku, iaitu buku Aspiring Stone Johor Park. Jeli berada dalam Johor Park Yang depan yang berada daripada sepadan yang Ini. Di hadapan ni ya. Okey. Kemudian buku ini mengkategorikan kejadian batu itu daripada beratus juta tahun dulu sampailah perlindungan yang perlu dikekalkan dengan struktur, dengan batu batanya, kejadian sehinggalah ke Gunung Basuh. Gunung Basuh sehingga ke Gungusan. Jadi struktur-struktur itu dipelihara dari segi flora, fauna. Kita juga ada Rafflesia Carey yang berada di paras 1,200 kaki yang kita jaga, yang kita supaya tidak dirosakkan oleh pihak tertentu dalam kerakusan supaya mereka batu-batu ini dilihat macam kejadian anugerah daripada Allah Taala, maknanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam menganugerahkan kepada makhluknya supaya memelihara, menjaga, tidak merosakkan alam kejadian alam semula jadi ini. Jadi kalau kita lihat untuk kita orang kata tunjukkan keunikan dan juga produk pelancongan ini kepada masyarakat, paling pentingnya sebenarnya peranan media. Datuk, macam mana Datuk melihat peranan media khususnya untuk kita melaksanakan program-program yang berbentuk siaran langsung seperti ini? Kenapa kita tunjukkan kepada penonton adalah kita berada di tempat yang in real time. Tempatnya cantik, bukan diedit dan segala. Peranan media macam mana, Datuk? Saya nak jawab soalan tadi, ada satu saya Datuk silakan. Program selepas ini dah ada program di negeri-negeri yang lain. Yang lebih sama dengan program kita ada pada pagi inilah. Di negeri-negeri lain kita akan kenal pasti lokasi-lokasi yang sesuai. Dan kita dah selepas ini ke negeri Pahang dan sebagainya. Banyak produk-produk yang boleh kita ketengahkan ikut negeri lah. So, sebagaimana di soalan daripada Rizwan tadi, bahawa media ni kalau kita teliti bahawa peranan dia sangat besar. Sebab coverage dia sangat besar. Bila keluar contoh dalam Selamat Pagi Malaysia ni, seluruh warga Malaysia boleh lihat. Sebab itulah live ni secara langsung ni kita lihat. Dia akan menunjukkan gambaran kita lah. Kalau kita gambaran alam semula jadi, kita latar belakang di belakang kita ni sungai Pergau. Secara langsung kita tengok dia punya macam mana dia punya sungai dan latar belakang dia punya hutan yang ada, hutan yang masih lagi mungkin hutan dara, yang masih lagi belum diterokai. Kita nampak gambaran sebenarnya alam sekitar dan juga dia punya alam, keindahan alam semula jadi. Dengan adanya media ini, kita harap bahawa coverage tu masyarakat di luar sana dapat mengetahui secara langsung. Dia boleh tengok, kata orang Arab, dia kata ainul yaqin, keyakinan melalui pandangan. Kita lihat di belakang sana ada dia punya background cantik. Dia pandangan, melalui pandangan dia nampak, oh betul. Jeli ini mempunyai khazanah alam semula jadi yang sangat baik. Itu sebenarnya cantik, yang sepatutnya bukan saja orang negeri Kelantan, orang Jeli saja yang patut menikmati keindahan alam semula jadi ini, tetapi penduduk Malaysia secara umumnya boleh datang dan menikmati keindahan alam semula jadi yang ada, yang telah sedia ada di Jeli. Kita tengok pun dapat pahala juga, Datuk kan? Datuk, selain daripada itu, Datuk, selain daripada tarikan pelancongannya, antara yang penting juga adalah hak pendidikan di sini ya. Kalau kita tengok ada MRSM, ada IKBN, ada banyak sangat. Ada UMK dan juga UMK di sini. Juga hak pendidikan lah daripada Kota Baru. Ya, betul. Jadi itu antara menariknya di sini, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit tentang kepentingan hak pendidikan tu. Dia punya, kalau kita belajar ekonomi, ekonomi sikit. Apabila kita nak bangunkan sesuatu tempat, lokasi, dia ada beberapa faktor yang boleh kita
gunakan untuk supaya berlaku proses perbandaran, urbanization. Yang pertama, kita wujudkan satu kawasan pendidikan. Ya. Bila UMK ke sekolah sains, MARA, MRSM, bila wujudnya institusi pendidikan di sesuatu kawasan lokasi yang kita pilih itu, dia ada needs yang selepas pada itu. Ya. Need apa? Contoh kediaman. Perlu. Betul? Sebab orang nak duduk situ, student nak menyewa, Betul? pensyarah nak duduk di situ, dia akan wujud kawasan perumahan. Bila wujud kawasan perumahan, dia perlu ada bisnes. Ya. Bisnes center kena ada. Betul? Sebab dia nak buat dealing, urus niaga, nak cari makan dan sebagainya, perlu ada kedai-kedai. Ya, betul. Dia akan berkembang lagi. Setuju. Satu daripada satu dia akan jadi macam urban sprawl. Dia panggil Rebakan perbandaran. Dia akan berkembang. That's why dia punya, kalau tengok kerajaan apabila rancang satu, mesti isu pendidikan dulu dia buat. Akan berkembang, settlement area akan berkembang. Akhirnya akan jadi suatu bandar baru. Ya, itu dia. Sikit-sikit dia punya face by face, dia akan jadi satu kawasan perbandaran. Itu dia juga di keunikan. Jeli ni. Keunikan di daerah Jeli lah. Dia punya cara dia berkembang macam mana, rebakan dia tu lagunya. Keunikan dan juga apa yang anda perlu datang untuk melihat sendiri keunikan daerah Jeli, terutamanya dari sektor pelancongan. Dan juga kalau anda ada anak-anak, nak hantar anak-anak belajar di UMK, Politeknik dan sebagainya, tidak ada masalah, boleh juga untuk datang ke Jeli ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita. Kita ada Datuk Cik Roslan Cik Daud, iaitu Ketua Pengarah Penyiaran, dan juga Cik Raisnan Haji Daud, Ketua Jajahan Jeli. Terima kasih banyak-banyak.